Jadi hari ni kita punya cabaran, umat manusia punya cabaran sebab kita makin ramai dalam dunia ni. Jadi makanan kita punya zat sebenarnya tak sama dengan dulu. Tak sama dengan dulu. Contohnya sebiji apple hijau pada tahun 80-an. Zat dalam sebiji apple hijau tu kalau nak dibandingkan dengan hari ni, kita kena makan 10 biji apple yang sama untuk dapat zat yang sama kalau tahun 80-an. Kenapa orang tanya? Okey, hakikat dia macam ni. Hari ni manusia terlalu ramai. Jadi apa? Permintaan makanan sangat tinggi, betul? Pernah tengok tak dokumentari macam mana orang ternak ayam, dia orang cucuk ayam. Pernah tengok tak dokumentari? Ya. Kan? Ayam tu daripada telur boleh jadi ke sembelih berapa lama je tempoh sekarang? Itu kita cakap pasal ayam. Bayangkan, Masya Allah, dia tak ada exercise, tak ada apa, cucuk dia gemuk sembelih. Kita beli, makan. Berapa banyak bahan kimia yang kita masuk dalam badan kita. Itu ayam. Saya pernah tengok orang buat kandang lembu. Dia punya kandang tu cukup untuk lembu tu kecil, daripada kecil sampai besar, tak ke mana. Besar tu dia bagi-bagi makan, dia cukup sembelih. Kita tengok pula contohnya penanaman sayur-sayuran, padi kan. Kalau biasa dulu padi hanya boleh dituai setahun sekali. Sekarang setengah tempat 4 kali setahun. Macam mana dia orang buat tu? Maknanya apa? Apa bahan kimia yang perlu diletak ataupun bahan enhancer yang perlu diletak pada tanah untuk menyebabkan semua proses ni boleh berlaku dengan cepat. Sebab itu makanan yang sama tapi zat dia tak sama. Ini kita kena ambil tahu. Sebab itu hari ni kita tengok ramai orang makan tapi tak kenyang. Makan tak kenyang, makan lagi. Sebab zat tak sampai. Itu antara sebabnya. Okey. Jadi program pembersihan secara menyeluruh ni, servis badan ni, dia bukannya diet Saya nak tekankan, kita bukan nak share pasal diet, tidak. Kita nak berkongsi tentang mengamalkan pemakanan sihat, bersih dan gaya hidup aktif. So biasanya proses nak servis badan ni ambil masa 21 hari. Ini kita boleh pertimbangkan untuk buat perkara berikut. So 21 hari ni IBC diet ni, maknanya pemakanan IBC ni maknanya kita jaga pemakanan kita. 3 hari kita buat pembersihan intensif, betul-betul cuci badan kita. Dan 2 hari kita bagi hari mengelak. Hari mengelak tahu tak hari apa? Makanlah apa nak makan. Makanlah apa saja. Cheat day. Sebab kita tak zalim. Kita tak zalim. Kita manusia, kita ada keinginan. So makanlah apa nak makan. Okey, jadi saya nak kongsikan juga sebagai ilmu untuk kita bersama tentang ada pelbagai jenis amalan pemakanan atau diet yang manusia amalkan dalam dunia ni. Saya kongsi serba sedikit, tapi tuan-tuan puan-puan boleh cari maklumat lanjut di laman web. Ni saya bagi idea saja. Pertama, mungkin pernah dengar Atkins diet. Pernah dengar tak? Pernah dengar? Pernah. Atkins diet ni adalah pemakanan yang fokus kepada high protein sahaja. High protein dan langsung tak makan karbohidrat. Maknanya dia makan lauk aja. Ikan, daging, telur, ayam, nasi apa semua langsung tak ada. Jadi logiknya dia claim dia apa? Maknanya bila kita kurangkan karbohidrat ni, senang kita nak membakar lemak dan kita nak turunkan berat badan, dan dia boleh membantu kita untuk kawal selera makan. Cuma masalah kita dekat Atkins diet ni adalah dia sangat ekstrim lah bagi saya lah. Saya tak tahu orang lain mungkin boleh buat. Sebab saya still nak kena makan nasi, saya suka makan roti kan, bukan semua orang boleh buat. Dia satu nak maintain payah. Dan kedua, kajian menunjukkan sebenarnya badan kita memerlukan semuanya. Badan kita perlukan karbohidrat dan badan kita perlukan keseimbangan. Saya tak cakap tak salah. Saya just cakap ini contoh diet. Kita panggil Atkins diet. Itu yang pertama. Yang kedua, ada diet yang dia panggil fat flush diet. Fat flush diet. Jadi fat flush diet ni apa dia buat? Sama juga lebih kurang macam Atkins tadi. Dia ada pemakanan tertentu yang very strict. Dia punya exercise. Dia boleh makan karbohidrat tapi very low karbohidrat. Cuma dia sangat ekstrim. Boleh baca dekat situ. Kalau nak lebih detail nanti boleh tengok dekat internet. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada juga pemakanan yang kita makan berdasarkan jenis darah kita. Ini memang luar biasa. Sangat luar biasa. Ni memang pelik. Saya masa first time dengar, wah, maknanya
Kalau kita pergi restoran esok, kita kena tanya, saya darah B-, yang ini makanan untuk saya ke? Tapi rupanya ada. Rupanya ada. Maknanya kita kena tahu darah kita jenis apa, lepas tu kena check pula. Boleh ke tidak makanan ni untuk kita. Sebab katanya, claim dia kata makanan berbeza sesuai untuk orang yang darah berbeza. Jadi ini antara amalan manusia lah. Alright. So ini saya bagi idea supaya anda ada pilihan. So apa yang kita kongsi dekat sini adalah kita punya IBC. So IBC kita ni, Intensive Body Cleansing ni, kita bukannya traditional diet. Traditional diet ni maknanya kita tahan diri daripada makanan-makanan tertentu untuk mungkin nak turun berat badan dan sebagainya. Intensive Body Cleansing ni, kita punya objektif utama, kena jelas, kita nak buang lemak berlebihan dalam badan. Itu kena faham. Sebab fakta, hakikat, salah satu fungsi lemak dalam badan adalah untuk simpan toksin yang berlebihan, untuk lindungi sel badan kita daripada dirosakkan oleh toksin. Sebab itu kalau kita terlebih berat badan, besar kemungkinan kandungan toksin dalam badan kita tinggi. So siapa yang berat badan cantik, alhamdulillah, syukur, maknanya toksin anda pada paras yang sihat. So kalau kita terlebih berat badan, kena faham, bukan risau sebab kita gemuk ke, kita chubby ke, tidak. Risau sebab peratusan lemak dalam badan kita tinggi. Itu lagi penting. So kalau kita tengok dekat sini, IBC ni, apa kita buat? Kita buang lemak. Itu sebab ramai orang bila dia diet, dia tak makan. Bila dia tak makan, betul dia turun berat badan. Cuma masalah dia besar kemungkinan dia bukan hilang lemak, dia hilang otot. So bila dia hilang otot, dia start makan balik macam biasa, dia rebound. Dia apa? Rebound. Itu sebab ramai orang pada bulan Ramadan, alhamdulillah, turun. Ada orang turun 7 kilo. Pagi tadi saya bersembang dengan seorang kawan, dia kata alhamdulillah 7 kilo turun. Luar biasa. Rasa badan ringan. Tetapi kalau masuk balik Syawal, start makan balik macam biasa, kalau yang hilang tu bukan lemak, dia akan rebound balik dengan cepat. Lebih berat daripada. Ya, lebih berat daripada biasa pun ada. Sebab lemak dan toksin sangat tinggi. So ini beza dia. So apa yang kita perlu buat, kita kena cari jalan servis badan kita. Detox badan kita. So bila kita buat macam itu, jadi kita boleh kekalkan berat badan kita pada berat yang kita nak, ratusan lemak kita nak, dan kita boleh kekal sihat insya-Allah dengan izin Allah hingga ke akhir hayat kita. Semuanya bermula dengan kita pilih untuk makan lebih sihat. So contohnya, outcome dia apa? Alright, kita akan rasa feel good, look good. Okay? Dan kita boleh jadi macam orang ni, hilang 28 kilo. Daripada 93 kilo turun 28 kilo, 65 kilo dan maintain. Sebab apa? Dia dah buang lemak. Dia buang lemak. Jadi kita kena ingat, musuh kita adalah lemak. Dan macam mana nak buang lemak? Bukan hanya dengan diet dan exercise semata-mata. Exercise saja tak hilangkan lemak. Mesti ada amalan pemakanan yang betul, minum air yang betul. Semua tu kena ada bimbingan. So macam mana nak buat? Macam saya cakap semalam, yang terbaik dapatkan seorang coach yang boleh tolong pantau. Coach ni bukan apa, dia akan rasa tanggungjawab terhadap kita punya result. Itu peranan coach. So alhamdulillah, kamilah coach-coach anda. So terima kasih siapa yang luangkan masa hari ni untuk sesi sembang sihat. InsyaAllah matlamat kami buat sembang sihat setiap pagi adalah untuk bagi tips supaya kita semua boleh buat pilihan yang lebih baik dalam kesihatan kita, jaga kesihatan kita. So tetapkan matlamat, buat rancangan, get to work, stick to it, insyaAllah reach your goal. Ini awal bulan 6, kita cuba tengok akhir tahun kita di mana. Alright, so bila nak buat? Buatlah hari ni.